Ikut Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita hari ini masuk kepada kita dah janji nak sambung dengan surah baru iaitu surah An-Nur kan. Syukur kita kepada Allah SWT masih diberikan kesempatan dan kita mohon pada Allah semoga kita diberikan keberkatan dalam kepada majlis kita ni, program ilmu kita ni ya. Kita berada di taman syurga, insya-Allah mudah-mudahan dapat pahala, dapat ilmu dan dapat kita amalkan sikit sebanyaklah. Ya. Okey, surah An-Nur, bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur ini adalah surah Madaniyah dan bukan surah yang ke-24. Ia hanya mengandungi 64 ayat. 64 ayat. Surah ini sangat pentinglah. Saya pilih surah ini sebab memandangkan surah ini banyak menekankan tentang wanita. Tentang wanita. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tulis surat kepada ahli Kufah menyebut bahawa dia menyebut dalam suratnya itu ajarkan kepada wanita-wanita kamu surah An-Nur. Surah An-Nur. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah juga berkata, ajarilah kepada wanita kamu surah An-Nur dan belajar menjahit menenun. Di dua perkara tu kan, belajar menjahit dan belajar surah An-Nur, belajar menjahit. Ini pentinglah surah An-Nur ni. Bukan yang lain tak penting. Jadi saya pilih ni pasal dia ada kaitan dengan surah sebelum ni. Kita tengok surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun perkara daripada tajuk tu Allah sebut tentang ciri-ciri orang beriman kan, orang yang berjaya. Jadi dalam surah Al-Mu'minun tu, dalam surah An-Nur ni ada kaitan dengan surah Al-Mu'minun tu. Ya, surah sebelum ni, kalau ikut urutan pun lepas Mu'minun, surah An-Nur lah. Disebut antara cirinya ialah orang yang berjaya tu dia menjaga apa? Cuba tengok. Yang berkaitan dengan wanita. Menjaga kemaluan kan? Menjaga kemaluan. Jadi menjaga kehormatan diri lah. Lelaki perempuan kena jaga kehormatan diri. Jadi bagi wanita terutamanya perlu lebih menjaga menjaga diri kita. Sebab wanita akan melahirkan generasi yang menjadi pewaris, pemimpin. Ya? Lelaki atau perempuan dia bermula daripada ibu. Bermula daripada kandungan. Ya? Jadi ada kaitannya surah An-Nur dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun. Jadi kita baru lagi hari itu surah Al-Mu'minun. Kalau ikut urutannya macam itulah. Urutan surah pun surah An-Nur selepas surah Al-Mu'minun. Okay. Kita tengok ayat. Mungkin kita tak laju tak boleh nak laju jugalah. Kita tengok ayat ini kalau boleh daripada satu pasal kepada satu pasal lah. Jadi ayat yang pertama dengan ayat kedua dalam surah ni ada kaitan. Kalau boleh kita habiskan ayat ni dulu. Tadabbur ayat ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Terjemahan ayat 1 dan 2 ini yang kita tengok sini. Ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan, iaitu menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya. Ayat pertama. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Okey. Nah, itu terjemahan atau maksud ayat 1 hingga 2 surah An-Nur. Disebut di sini tentang az-zani waz-zani, az-zaniyatu waz-zani, tentang berzina dan hukum untuk berzina. Uraian dia ini ke surat 315. Urgensi bahasa Indonesia. Urgensi surah An-Nur. Maknanya apa? Apa nak kata? Tentang tentang surah inilah, tentang mukadimah dia lah. Ya. Yang pertama, Allah SWT berfirman, suratun anzalnaha. Ini adalah suatu surah yang kami turunkan. Ya Allah turunkan. Kami ini maksudnya Allah. Jadi surah An-Nur ini salah satu daripada surah daripada berapa surah dalam Quran? 114 lah kan? Juzuk 30. Satu surah ni maksud dia apa? Kalau dari segi bahasa dia maksud dia pagar. Maksud dia apa? Dari segi istilahnya, ya, dari segi istilahnya apa? Satu bahagian daripada ayat Quran itu yang mengandungi beberapa ayat. Ya. Satu bahagian yang dipagari, ayat awal yang apa? Satu bahagian dengan satu bahagian itu memagari ayat. Dari segi bahasa dia maksud pagar. Maksud pagar, dan juga satu lagi maksud dia sesurah ialah dari segi bahasa lah, tempat yang mulia itu surah. Jadi dalam Al-Quran ada 30 juzuk. 30 juzuk ni tiap-tiap satu juzuk tu sama banyak. Kalau surah 114 surah, ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Paling pendek tu 3 ayat lah. Surah Inna A'tayna, kan pendek. Ikhlas ayat pendek. Ada surah panjang, surah Al-Baqarah. Kebanyakan surah-surah yang diturunkan di Madinah, surah Madaniyah, ayat ni panjang-panjang. Jadi surah An-Nur ni salah satu daripada surah Madaniyah. Ini Allah SWT menyebut, pada firman Allah ini terkandung sebuah dalam huraian ini Ibnu menyebut, pada firman Allah ini terkandung sebuah peringatan bahawa surah ini begitu penting. Namun hal ini tidak menafikan urgensi surah lainnya. Wa faradnaha, maknanya tentang keperluan, ya. Surah-surah lain itu tak dapat dinafikan lah. Kepentingan surah-surah lain tidak dinafikan. Wa faradnaha, dan kami wajibkan, fardukan, dan kami wajibkan menjalani hukum-hukum yang ada di dalamnya. Jadi surah ini antara surah-surah yang Allah SWT sebutkan tentang kefarduan, perkara-perkara fardu yang perlu dilaksanakan. Jadi surah Madaniyah dia banyak menekankan tentang pelaksanaan syariat. Kalau surah-surah Makkiyah, banyak surah-surah Makkiyah yang kita baca dalam ayat-ayat yang ringkas, ayat-ayat yang awal, sewaktu turunnya Al-Quran. Surah Makkiyah menekankan tentang akidah, keyakinan. Dan bila Madaniyah tentang pelaksanaan. Jadi surah An-Nur ini salah satu surah yang menekankan tentang perkara yang
yang difardukan yang perlu kita laksanakan. Yang perlu umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai hamba Allah perlu laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi Allah sebut di sini, wa faradnaha, dan kami wajibkan laksanakan. Maknanya wajibkan laksanakan apa-apa hukum yang telah ditetapkannya. Mujahid dan Qatadah berkata, maksudnya adalah dan kami jelaskan hukum halal haram, perintah, larangan dan had. Had ni sanksi-sanksi hukum. Ini bahasa Indonesia, bukan sila eja tu. Sanksi ni dalam bahasa dia, sanksi. Denda, hukum. Ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita kena akurlah. Ya? Jadi makna sanksi ni denda. Had tu diterjemahkan sebagai sanksi. Jadi had tu kita kata denda, penalti. Jadi dalam Al-Quran ada tentang hukum halal, haram, ada Allah suruh buat, ada Allah larang, ada ayat perintah, ada ayat larang, dan ada ayat tentang batasan-batasan hukum, tentang had. Al-Bukhari radhiyallahu anhu berkata, ulama yang membaca dengan qiraat faradnaha menafsirkan dengan yang kami wajibkan kepadamu dan kepada orang setelahmu. Maknanya Imam Al-Bukhari sebut faradnaha ni bacaan yang ada bacaan lain, tapi kita baca dengan bacaan ini. Jadi ditafsirkan oleh ulama maksud faradnaha tu yang kami wajibkan tu kami Allah, ya, faradnaha kami itu Allah yang wajibkan kepada kami. Wajibkannya kepada kamu dan kepada orang setelahmu. Wajibkan perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita umat Muhammad, kepada kamu umat Muhammad, dan kepada kamu iaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada umat Muhammad SAW. Maknanya semua yang berpegang pada Al-Quran lah, semua manusia lah, wajibkan kepada semua manusia. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ini ada perintah yang merupakan farduan daripada Allah SWT. Selanjutnya Allah SWT berfirman, "Anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun." Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya. Ayat-ayat Allah ini adalah ayat-ayat yang jelas. Jelas, tidak ada apa? Maknanya ayat yang memang jelas, mudah difahami. Ini surah ayat seterusnya selepas ini bermakna apa? Bermaksud adalah ayat-ayat yang jelas lah, yang senang kita faham. Ada kita pernah dengar ayat muhakamat kan? Ayat muhakamat. Ayat itu adalah ayat-ayat yang yang jelas. Kemudian ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni ayat yang mengandungi pelbagai makna. Jadi ayat-ayat yang dalam surah ini akan dijelaskan selepas ini. Yang disebut selepas ini adalah ayat yang jelas. Allah sebut ayat yang jelas, bayinat, yang jelas, maknanya terang. Kenapa Allah buat ayat itu begitu mudah, begitu terang dan jelas? Kerana supaya mudah kita mengingatinya. La'allakum tadhakkarun, supaya kita dapat ingat, dapat faham dan mudah ingat. Jadi ayat Allah ni kebanyakannya, ayat Al-Quran memang mudah difahami. Mudah difahami. Kalau tak faham, dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Kalau hadis Rasulullah SAW itu masih tidak memberikan kepada kita tu gambaran yang jelas, para ulama menjelaskan. Jadi tidak ada sebab ayat Al-Quran itu tidak dilaksanakan kerana kita tak faham. Kan, tak ada masalah. Jadi Allah sendiri yang menyebut tentang itu. Jadi maknanya segala perintah Allah SWT yang ada dalam Al-Quran ini, ayat-ayat yang Allah SWT sebut ni semuanya boleh difahami dan boleh dilaksanakan kalau perkara itu merupakan kefarduan yang perlu dilaksanakan. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok tentang penjelasan tentang had zina. Zina. Selanjutnya Allah SWT berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah."
perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dera tu maksudnya hukum lah. Hukum. Ya. Denda. Ya. Balas perbuatan mereka itu dengan hukuman. Ya. Kenapa ayat ni sebut wanita dulu? Az-zaniyah tu az-zani. Az-zaniyah tu maknanya penzina perempuan, penzina lelaki. Dalam surah lain tentang mencuri misalnya, surah Al-Ma'idah, as-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki, pencuri perempuan. Tapi ayat zina disebut perempuan dulu. Kerana perempuan ni mudah terdedah kepada zina lah. Ya? Mudah terdedah kepada zina dan ada berbagai faktor yang ada pada diri wanita itu sendiri menyebabkan mudah terdedah kepada zina. Sedangkan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan adalah suatu perkara yang sangat perlu dan sangat bergantung kepada wanita. Ya? Wanita. Jadi ayat surah An-Nur ni dia ajar kita tentang pentingnya wanita, pentingnya mendidik wanita tentang adab sopan, tentang menjaga kesucian diri, menjaga kemuliaan diri supaya dapat jaga keturunan, akhirnya dapat jaga agama. Jadi ditekankan di sini, disebut di sini dalam ayat ini Allah sebut az-zaniyah, pezina perempuan dan pezina lelaki, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka hukumlah, deralah tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. 1 kali dera itu maksudnya apa? Mi'at jaldah. Hukum 100 kali sebat lah. 100 kali sebat. Ayat ini mengandungi penjelasan tentang hukum berzina yang hukumannya berupa had. Yang sanksi. Maknanya had ni hukuman sebat tu lah. Hukuman had. Bukan rejam. Bukan rejam. Hukum bagi penzina berbeza-beza tergantung dari status penzinanya. Ini uraian ini kasih dia kata ada berbeza hukuman untuk penzina. Ya, mengikut kedudukan. Kerana pelaku zina ada yang lajang, macam iaitu yang belum nikah secara sah, teruna dara lah, kan belum kahwin, yang belum kahwin, bukan yang dah kahwin, kan? Ada pula yang muhsan, ini bukan muhsan ya, muhsan, muhsan, kan? Kalau kita baca Rumi, boleh jadi kita sebut muhsan, iaitu mereka yang pernah melakukan persetubuhan dalam sebuah pernikahan yang sah dalam usia balik. Ini orang yang dah kahwin. Jadi hukum ini, hukum untuk berzina ada yang untuk yang belum kahwin, ada hukum untuk orang yang dah pernah kahwin. Yang pernah kahwin kemudian dia berzina. Tak sama dengan orang yang belum kahwin kemudian dia berzina. Ya, berarti dalam sebuah, iaitu mereka yang pernah melakukan persetubuhan dalam sebuah pernikahan yang sah dalam usia baligh berakal serta merdeka. Ini muhsan, disebut muhsan. Yang tadi ghairu muhsan, yang belum kahwin ghairu muhsan. Dah belajar kan kat sekolah dulu ada istilah ini, muhsan ghairu muhsan. Jika yang melakukan perzinahan itu manusia bujang, bujanglah kita kata disebut lajang, yang belum mengalami pernikahan, maka hukuman yang harus diterima adalah didera sebanyak 100 kali, didenda sebanyak 100 kali. Sebatlah 100 kali. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas. Jadi ayat yang katakan sebat mi'atal jaldah ni, rotan, sebat sebanyak 100 kali ini adalah untuk berzina yang belum berkahwin. Sama ada lelaki ataupun wanita. Hukuman ini, kita kata hukuman lah, sanksi. Hukuman ini ditambah dengan hukuman lain, iaitu diusir, diasingkan dari kampung halamannya selama 1 tahun.
Hukuman seperti itu dijelaskan oleh hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid Al-Juhani. Mereka berkata, dua orang Arab pedalaman, dua orang Arab pedalaman datang menghadap Rasulullah SAW. Salah satunya berkata, salah seorang daripada dua orang itulah berkata, wahai Rasulullah SAW, anakku bekerja sebagai kuli kepada orang ini. Terjemahkan. Kemudian ia menzinai isterinya. Aku membayar denda kepadanya 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang tahu hukum. Mereka mengatakan bahawa anakku diwajibkan menjalani hukuman dera 100 kali dan diusir dari kampung halamannya selama 1 tahun. Sedangkan untuk isteri orang ini diwajibkan menjalani hukuman rejam. Faham tak situasi ni? Faham tak, Amy? Yang ada. Tu bujang. Dia mengadu. Dia mengadu hal Yang apa? perempuan tu dah pernah berkahwin. Pernah berkahwin. Rejam tu biasanya sampai mati ke salah? Rejam sampai mati. Kalau sebat tak sampai mati. Kalau sebat ni kalau dia sakit, berhenti dulu. Sebat pun tak boleh dengan kayu, alat-alat yang mencederakan teruk, tak boleh. Ya? Dia rotan yang kita pakai yang digunakan sekarang tu kira bolehlah tu kan. Dan tak boleh di bahagian-bahagian yang sensitif. Selalunya di belakang, di kaki, kan? Sebabnya. Jadi kisah ni diceritakan, ya, bahawa ada dua orang lelaki datang berjumpa Rasulullah. Yang seorang tu cerita, dia kata anak dia menjadi pekerja kepada seseorang, menjadi kuli. Ada majikan dia, dengan majikan dia. Kemudian anak dia tu berzina dengan isteri majikannya. Kemudian dia pun nak tebus anak lelaki ni. Tebus tu maknanya dia bayarlah. Dia nak settlekan kesalahan ni, settlekan kes ni dengan dia bayar denda 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya. Kemudian dia kata dia tanya kepada orang lain. Dia cerita kepada Rasulullah. Dia tanya kepada orang yang tahu. Dan mereka mengatakan bahawa anakku diwajibkan menjalani hukuman dera 100 kali dan diusir dari kampung halaman selama 1 tahun. Dia cerita kepada Rasulullah, orang kata macam tu. Entah, orang kata hukuman dia macam tu. Dan dia kata juga, ini daripada orang yang dia dengar, orang yang faham, orang yang tahu, katalah sebut. Sedangkan untuk isteri orang ni diwajibkan menjalani hukuman rejam. Jadi isteri tu sebab dia dah isteri orang kan, isteri orang. Jadi hukuman rejam. Ini dia nak pastikan betul ke tak? Datang tanya Rasulullah. Betul ke orang kata macam ni? Jadi dia dah bayar, dia dah bagi bayar kepada lelaki tu lah kan? Lelaki yang majikan tu lah. Dia bagi, aku membayar denda kepadanya. Kepadanya tu kepada lelaki tu lah. Dia kata 100 ekor kambing seorang hamba sahaya. Jadi Ustazah, nak tanya, dalam kes ni maksudnya macam isteri majikan ni macam dia pun macam suka sama suka lah kot nak buat yang zina ni kot. Sebabnya dia kena hukuman kalau yang kes yang kena rogol ke apa, dia tak bukan atas kehendak dia kan. Itu mungkin dia punya tu hukuman lain hukuman, kot kan. Dia kan kita tengok nanti akan ada dan seterusnya penjelasan pengakuan sendiri. Pengakuan sendiri. Bila pengakuan sendiri hukumlah. Ataupun ada saksi. Ini pengakuan sendiri. Kita tengok nanti ada pengakuan sendiri. Perempuan ni dia mengaku. Jadi setelah mengakulah tu, dia mengakulah tu kena hukum. Kalau dia tak mengaku, kena ada saksi perbicaraan. Kalau tak ada saksi, tak dapatlah nak hukum tak. Jadi Islam ni kena adil. Takut kan?
orang tuduh, orang fitnah, kena ada pengakuan ataupun 4 orang saksi yang adil. 4 orang saksi. Jadi sedang dia tanya kes ni, kemudian Rasulullah jawab. Kita tengok Rasulullah jawab. Wallazi nafsi biyadi la aqtiyanna bainakuma bi kitabillah. Al-walidatu wal ghanamu raddun alaik wa 'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghrib amin dunya amin qudu ya unais rajulin min aslam wa taqribu amin dunya amin qudu ya unais rajulin min aslam ila imra'ati hadha fa inna tarafat farjumha faghada 'alaiha faghtarafat farjamaha. Maksudnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku benar-benar akan menetapkan hukum kepada kalian berdua dengan kitabullah. Ini sabda Rasulullah SAW. Rasulullah nak hukum. Rasulullah nak hukum berdasarkan kitab Allah. Hamba sahaya dan kambing dikembalikan kepada anakmu. Kepadamu. Ambil balik. Rasulullah kata. Ambil balik. Anakmu wajib didera 100 kali dan diusir. Diasingkan selama 1 tahun. Itu hukuman yang Rasulullah sebut. Berdasarkan kitab Allah. Wahai Unais, jadi Rasulullah kata kepada Unais, seorang lelaki dari Bani Aslam. Ya Unais, Unais ni seorang lelaki daripada Bani Aslam. Pergilah menemui isteri orang ini. Jika ia mengaku berzina, rejamlah. Kemudian Unais pun pergi menemui isteri lelaki tadi. Ia pun mengakui perbuatannya. Siapa yang mengakui? Ia pun mengakui perbuatannya. Kemudian Unais merejamnya. Rasulullah suruh Unais pergi settle kes ni. Kemudian Rasulullah kata sebelum Unais pergi tu, Rasulullah kata ambil balik duit tu. Duit pula apa? 100 ekor kambing yang dia bagi tu, ambil balik. Kemudian Rasulullah tetapkan hukuman tu didera, disebat 100 kali dan diusirkan diasingkan selama 1 tahun. Rasulullah suruh Unais laksanakan. Jadi bila Unais pergi jumpa wanita tu, isteri majikan tu, dia mengaku, dia memang mengaku dia berzina perbuatannya, kemudian dia kena rejam. Rejam ni sampai matilah. Sampai mati dia rejam. Ayat ini menunjukkan bahawa pelaku zina yang belum pernah menikah diwajibkan menjalani sanksi dalam hukuman tadilah, hukuman sebab tadi. Disolasi selama 1 tahun. Dibuang daerah lah. Diasingkan selama 1 tahun. Di samping harus menjalani hukum dera sebanyak 100 kali. Hukuman dia itu macam itulah. Adapun bagi pelaku zina yang muhsan yang telah mengalami persetubuhan dalam sebuah tali perkahwinan yang sah, dia ada perkahwinan yang sah, pernah berkahwin. Dan ia adalah seorang yang merdeka, bukan hamba, bukan budak ni maksudnya hamba. Telah baligh dan berakal, maka ia harus menjalani hukuman rajam. Rajam ni maknanya dilempari, kita kata rejam kan bahasa kita, dilempari dengan batu berukuran sedang sampai mati. Ukuran sedang, batu yang sederhana lah. Bukan batu besar. Kalau apa? Maknanya kalau kita tengok orang laksanakan hukuman ini di apa? Saudi ada. Dia rejam, baling batu tu, batu kecil lah. Bukan kata batu besar. Dan huraian di bawah disebut apa nampak. Sebab ayat tersebut lafaznya sah dihapus, dihilangkan, namun hukumnya tetap dilakukan. Jadi hukum rejam tetap berlaku dan ditetapkan dengan hadis-hadis ni. Di antaranya hadis yang disebut tadilah. Jadi makna hukuman tu disebabkan telah difardukan oleh Allah SWT dan tidak pernah dibatalkan, dinasahkan. Jadi hukuman itu tetap perlu dilaksanakan, wajib dilaksanakan sampai hari ini lah. Sampai hari ini, kan? Sampai kalau hukum penzina begitulah hukumnya.
Kalau lelaki belum kahwin, kalau lelaki atau perempuan belum kahwin, lelaki dan perempuan sama ya, belum berkahwin, disebat 100 kali. Kalau dah berkahwin, direjam. Tak kira lelaki atau perempuan. Ini hadis ini menunjukkan bahawa berlaku kepada perempuan. Bukan lelaki saja dihukum, berlaku perempuan. Malah ayat Allah tadi menyebut di awal tu wanita, bermakna dua-dua kena hukum lah. Wanita lebih-lebih lagi kena jaga maruah, jaga diri daripada perbuatan zina. Banyak cara Allah SWT tekankan kepada kita, Rasulullah ajar kepada kita tentang perlu jaga diri daripada perbuatan zina. Jangan dekati zina. Zina adalah satu perbuatan yang sangat buruk, rosak keturunan. Anak zina, walaupun anak tu tak bersalah, dia hidup menghadapi berbagai masalah. Nak masuk dalam masyarakat pun banyak masalah. Dia menjadi pemimpin pun banyak masalah. Sokongan dia, kita kan keluarga ni sebahagian daripada kekuatan kita. Orang yang lahir daripada hasil zina, dia institusi sosial, keluarga sebagai institusi sosial ni, dia memang dia ada kekurangan dalam hal tu. Nak jadi pemimpin pun banyak kekurangan lah. Sokongan tak kuat. Sokongan tak kuat. Walaupun dia tidak bersalah, yang bersalah adalah ibu bapanya, tapi dia terlibat dalam masalah ni. Soalan Ustazah? Boleh? Ustazah, macam dia tidak berzina tapi menghampiri zina. Especially bila dalam keadaan kita bekerja ni kan, ikhtilat kita, berabang adiknya, macam mana tu Ustazah? Itulah. Ayat tentang zina ni ada kaitan dengan menjaga diri daripada perbuatan mendekati zina. Mana kalau kena jagalah. Bila sampai tahap dah berlaku, kena hukum. Penzina ni, sebab tu hukum dia sampai mati kalau dah kahwin. Selagi tak dihukum mati, masalah tu melibatkan banyak pihak. Dia sendiri, kan saya pernah cakap juga dulu lah, kita pernah sentuh kat benda ni. Bila kata, misalnya datuk berzina dengan cucunya, anak yang lahir tu siapa? Kan? Macam mana dia akan hidup? Ayah berzina dengan anak, na'udzubillah. Kan? Abang berzina dengan adik, rosak keturunan. Semua sakit jiwa. Masalah tak boleh settle. Sebab tu, hukuman Allah tetapkan itu hukuman yang terbaik. Orang yang buat salah tu, daripada dia menyusahkan orang lain lagi, dia sendiri nanti menderita, sakit jiwa, trauma, macam-macam. Hukuman yang terbaik untuk dia, hukum sampai dia tak perlu hidup lagi lah. Kan? Rejam sampai mati. Allah SWT Maha mengetahui. Kalau dia tahu akhirat kena juga Ustazah. Ya? Di dunia dia dah kena, di akhirat kena lagi tak? Di akhirat dia bertaubat, mungkin dia lebih bernasib baik daripada orang lain. Ya? Dia taubat. Sebab tu kalau dia dah bertaubat, ya, pun dihukum juga. Tak terlepas. Kan? Sebab orang yang nak dihukum dia semua disuruh bertaubat dulu. Kan? Hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Bukan bermakna bila bertaubat tak payah hukum. Kan? Bila dah bertaubat hukum. Settle urusan dia dengan manusia. Dah minta ampun, orang lain pun dah redha, dia pergi dalam keadaan macam tu. Kan? Allah pun dah terima dia, mungkin dia masuk syurga juga. Kan? Allah Maha Pengampun. Maknanya di dunia dan di akhirat dia selesailah masalah dia. Kalau dia tak bertaubat, nasib dia lagi teruk lah. Kan? Hukum tetap kena hukum. Jadi mungkin bila dia dah bertaubat, itu cara Allah menyelamatkan dia. Hukuman itu salah satu daripada cara menyelamatkan manusia sebenarnya. Daripada dia terus hidup di belenggu kesalahan. Dia trauma, dia sakit jiwa, akhirnya macam-macam berlaku. Jadi hukuman itu dilaksanakan juga walaupun dia dah insaf. Kemudian ada keadaan-keadaannya pula, kalau mungkin tak ada saksi, dia mengaku kena hukum. Tapi jika dia sedang dihukum, dia lari. Itu bermakna dia dah tarik pengakuan. Tidak boleh dikejar dia untuk diseksa juga, dihukum juga. Misalnya dia tengah disebat, dia mengaku dia bersalah, disebatlah.
Ataupun dia dapati bersalah, salah satu dari syarat ada saksi kan. Bila dah dia mengaku, tengah-tengah ada hukum, dia lari. Itu bermakna dia tarik pengakuan. Tak boleh paksa dia mengaku. Tak boleh paksa dia nak hukum. Maknanya hukuman ini salah satu daripada cara menyelamatkan manusia. Kan daripada dosa dia. Daripada dosa dia. Buka kering. Linda kena bagi Ustazah air. Ada air. Tak sampai. Ada air. Lama tak cakap. Lama sangat tak ada kelas. Okey. Macam itulah. Kering. Dia tekak. Maknanya dia mengaku. Maknanya dia kita balik pada soalan tadi. Mendekati zina ni tak kena jaga jugalah. Jaga pergaulan. Ya. Kita sekarang ni kadang tak bertemu pun kita terdedah kepada perkara mendekati zina. Dah lama kita tak bercampur dalam masyarakat, tapi berlaku juga kes-kes zina melalui media, kenal melalui Facebook, daripada WhatsApp kan, daripada Instagram, tak kenal orang tu, akhirnya terjebak. Itu mendekati zina. Perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina tetap haram. Cara bercakap kena jaga. Dan ada cara bercakap yang boleh mendedahkan kepada zina. Kita tak tahu macam mana perasaan orang dengar kan. Tapi kadang-kadang kita perasan juga lah ada suara-suara yang kita dengar pun tak berapa seronok kan. Seronok kan. Dia kena jaga. Dia nampak keras sikit. Ya? Keras, tegas. Biarlah orang kata kasarnya. Kan kita tahu orang cakap ganas. Ya? Dengan mak ayah lain lah. Dengan orang tertentu kan. Dengan orang lelaki cakap tegas. Kadang-kadang budak sekarang kata biar garang tak apa. Biarlah orang kata garang pun. Tak apa kadang-kadang. Kan? Daripada lembut lentok orang suka pula. Kan? Itu perkara mendekati zina. Kita bukan tak boleh tercampur langsung buat kerja apa semua tu. Jaga diri. Jaga diri. Maksudnya selagi tak melibatkan kerja, tak perlu kot Ustazah. Lepas tu tak payahlah mengadu masalah ke orang bukan sama jenis. Cerita pula masalah rumah tangga. Orang lelaki cerita perempuan cerita lelaki. Itu mendekati zina. Last sekali, nak tolong kan. Ada orang nak tolong, ambil kesempatan. Lepas tu orang yang ditolong pula terpikat pula kan. Terpikat berlaku selalu macam tu. Lepas tu mulalah dia tak puas hati tu ni dengan suami dia. Masalah apa? Ada je lah. Tak kena dah nampak orang lain kan. Itu mana mendekati. Okey, tak mana? Dekat mana? Ini kan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahawa Umar radhiyallahu anhu suatu hari berpidato. Di awal pidato ia mengucap betul ke sampai sini? Betul lah kan? Betul Ustazah. Di awal pidato dia mengucapkan hamdalah dan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian ia berkata, amma ba', wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Dia turunkan kepadanya Al-Quran. Di antara ayat yang pernah diturunkan dan kemudian dinasahkan, ini ayat yang dinasahkan ni. Sudah silap tadi. Nampak je. Dinasahkan adalah ayat tentang rajam. Kita pun pernah membacanya dan memahaminya. Rasulullah pun mengamalkan hukum rajam dan kita pun setelah beliau wafat selalu mengamalkannya. Aku khawatir akan ada satu masa di mana manusia berkata, kami tidak menemukan ayat tentang rejam pada kitab Allah. Pernah ada maksud dia ayat tentang rejam. Ini tak ada tadi. Ini tak ada, ni sebab je. Sayyidina Umar kata pernah ada ayat Allah turunkan tentang rejam ni. Tapi telah dinasahkan. Sebab tu hukuman rejam ni dipakai. Dipakai oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah. Aku khawatir akan ada di suatu masa di mana manusia berkata
kami tidak menemukan ayat tentang rajam pada kitab Allah. Lalu mereka menjadi sesat kerana meninggalkan kewajipan yang telah Allah tetapkan. Hukum rajam dalam ketentuan Allah adalah hak dan wajib diberlakukan, dilaksanakan kepada pelaku zina muhsan dah kahwin tadi, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu pun bila dibuktikan dengan saksi. Ada saksi kan, tak ada saksi tak boleh lah. Kadang-kadang nak dapat saksi ni susah lah. Kan? Sebab tu hakim kena tentukan hukuman yang sebaiknya lah. Jadi hakim bukan senang lah. Tapi kalau dia dia terpaksa menghukum, hakim terpaksa menghukum. Kalau tak ada hakim, hukum tergantung macam tu, orang lain tak mampu nak selesaikan. Jadi hakim ni dia dapat 2 ganjaran. Kalau apa dia hukuman yang ditentukan tu betul, dia dapat 2 ganjaran. Kalau salah dapat 1. Kalau tak sengaja tak berdosa. Tidak ada dosa. Kemudian dengan saksi ataupun kehamilan. Kehamilan menjadi bukti. Ada kisah kan, seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengaku dia berzina, nak dihukum. Dia nak selesai masalah dia kan. Dia minta dia insaf, dia bertaubat, dia nak dihukum. Jadi Rasulullah kata tak ada bukti. Sebab dia datang tu yang tak ada bukti. Rasulullah suruh baju. Dan balik dia kata dia datang pula kemudian. Dia kata dia mengandung. Dia mengandung buktilah. Tak bukti. Dan Rasulullah SAW menunjukkan bahawa Islam ni bukan mudah nak hukum orang. Hukum pun dengan ihsan. Dia dah bertaubat kan. Jadi Rasulullah kata balik dulu, anak dah lahir, baru datang. Anak dah lahir, dia menyusul, lepas tu baru dihukum. Kehamilan dan satu lagi pengakuan. Bila orang tu dah mengaku, dia sendiri mengaku, tak perlulah saksi. Jadi itulah kita hari ni, saksi pun tak ada. Saksi ada pun saksi tak boleh nak percaya. Timbul banyak masalah. Kehamilan pun kadang kehamilan orang berzina, ada dia yang tak hamil. Kan? Tak hamil tak ada bukti lah. Banyak kali berzina pun kadang dah ada macam-macam cara mencegah kehamilan, tak hamil. Jadi itulah hukum tidak terlaksana. Pengakuan ialah orang kalau tak insaf tak mengakulah. Kalau mengaku pun sekarang ni tak boleh buat apa. Undang-undang tak ada. Pelaksanaan undang-undang macam yang Rasulullah ya Allah sebut 100 kali sebab ni tak ada. Sekarang ni hukuman dia apa? Dalam undang-undang kita yang melaksanakan hukuman ini di mahkamah. Ada hukuman untuk orang zina, orang Muslim ada hukuman juga. Hukumannya sama gitu. Ada hukuman. 5 tahun penjara, 6 kali sebat. Contohlah, 6 kali sebat, 6 bayar denda. Denda bayar duit, penjara, sebat. 6 kali sebat. Saya takut silap 5-6 ni. 5,000 ke 5,000 bayar 6 kali. 6 kali sebat, 6 tahun penjara. Saya takut silap 5 kali. Antara 2 lah. Antara 2 tu. 5 dengan 6 tu memang penjara dan denda dengan duit. Sebat 6 kali sahaja. Itu yang ada. Jadi kena ubahlah tu. Kan? Kena ubah. Selagi tak ubah, kita tidak melaksanakan ketentuan. Pemerintah tak buat. Pemerintah tak buat, kita ada kewajipan juga. Kita kena sedarkan pemerintah. Dan pemerintah nak buat, kena bagi sokongan. Pemerintah tak tahu, kena bagi pengetahuan. Ada juga orang Islam kempen supaya jangan kita nak sangat melaksanakan hukum Islam tentang melaksanakan hukum hudud ni dalam masyarakat majmuk ni misalnya. Itu tak boleh lah. Itu bermakna kita tak yakin pada Allah. Tak yakin pada Allah SWT. Allah SWT Maha mengetahui hukuman yang telah ditetapkan itu sesuai untuk semua manusia. Muslim bukan Muslim. Lelaki atau perempuan. Yang dah kahwin, yang belum kahwin. Semuanya Allah tahu. Tentang apa yang selayaknya untuk kita sebagai manusia.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis tadi ni. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara panjang lebar. Hadis ini hanya sebahagian saja dari hadis yang cukup panjang tadi yang merupakan inti dari pembahasan masalah ini. Kaitan ini dengan ayat tadilah. Kaitan ayat tadi ini ada hadis. Hadis ini satu kisah lah. Salah satu daripada kisah yang berkaitan. Orang yang seterusnya. Ke berapa dah kita? Ke 2 dah? Ke belum? 50. Okey, sikit lagi lah. Kita berhenti. Janganlah kalian merasa kesihan dalam melaksanakan hukum had. Hukum hudud inilah. Allah SWT berfirman, وَلَا تَأْخُذْكُمْ مِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Ayat tadi. Dan janganlah وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jangan perasaan kasihan tu menyebabkan kita tak buat, tak laksanakan hukum Allah. Ungkapan fi dinillah artinya dalam ketetapan itu hukum Allah. Maksudnya janganlah kamu merasa kasihan atau belas kasih dalam melaksanakan syariat Allah. Maknanya belas kasihan hingga menyebabkan yang patut kita laksanakan tak laksanakan. Sifat belas kasihan ni Allah suruh kita ada sifat tu kan, sifat Allah ada rahmah, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kena ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi janganlah kerana kesihat patut hukum tak hukum. Tak apalah, kita kata tak apalah. Ini kali pertama, kesianlah kat dia kan. Tak boleh macam tu. Hukum Allah kalau dah tetapkan wajib dilaksanakan. Menjadi kefarduan wajib dilaksanakan. Larangan yang tercantum di dalam ayat ini bukanlah larangan memiliki rasa kasihan yang manusiawi. Maknanya belas kasihan yang biasa itulah, terhadap manusia yang sedang menjalani hukum zina. Larangan ini khusus tertuju kepada para hakim yang tidak mahu menghukum had bagi pelaku perzinaan dengan dalil kasihan. Maknanya bila dah sampai kepada hakim tak boleh bersikap macam tu. Tak boleh bersikap kerana kasihan, dia hukum tak payah sebat. Lepas saja. Maknanya dah ada bukti, kita ringankan. Tak boleh. Rasa kasihan seperti ini tidak dibenarkan oleh syarak. Mujahid berkata, saat menafsirkan firman Allah ni, janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jadi kata Mujahid, pelaksanaan had iaitu sanksi hukum had tadilah, hukuman ini bila sudah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang kepada bahagian yang berkenaan lah, mahkamah syariah, kepada mahkamah lah, maka harus segera dijalankan, jangan ditunda-tunda. Pernyataan seperti ini juga diungkapkan dalam riwayat yang bersumber dari Sa'id bin Jubair dari Al-Fa' bin Abi Raba'ah. Pernyataan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ta'afful hudud fima bainakum fama balaghani min haddin faqad wajaba. Hindarkan pelaksanaan had di antara kalian. Namun had yang sudah sampai kepadaku wajib dijalankan. Maknanya sebelum tu disuruh kita bincang kan? Sebelum bawa ke mahkamah. Bila dah bawa ke mahkamah, bawa kepada hakim tetapkan hukum, tak boleh lagi apa maknanya ada tawar-menawar kan? Tak boleh. Bila hakim dah tetapkan, kena patuh. Jadi disuruh kita selesaikan dulu. Kalau ada masalah boleh diselesaikan lah. Kalau dah ada bukti semua tu, kena bawa kepada hakim juga lah. Hakim yang menentukan hukuman itu terus dilaksanakan. Kalau ni apa? Misalnya hal tu tentang zina tadi, orang tu sakit jiwa ke, orang bodoh ke, kan? Dia tersilap ke, ini ada perbicaraan. Ada budi bicara untuk kita settle dulu, bawa kepada hakim pun dengan keputusan yang cadangan kita, dengan perkara-perkara yang maknanya ada sebab lah kenapa kita ada belas kasihan pada dia kan? Mungkin dia ni orang yang akal dia tak sempurna, tiba-tiba berlaku
merogol orang, kan? Berlaku kes zina dengan tidak sengaja. Mungkin ini perlu pada bincang dulu, kan? Lepas tu bawa pada hakim. Kalau sampai kepada hakim, hakim dah tetapkan kena hukum jugalah. Ataupun berkaitan dengan mencuri misalnya. Hukum mencuri, hukuman dia apa? Potong tangan, kan? Mungkin dia curi kerana dia lapar, tak ada makanan. Tak boleh juga nak dihukum. Jadi perlu ada belas kasihan lah dalam hal. Jadi Rasulullah suruh kita ada sifat belas kasihan. Maknanya bincang dulu, takut tersilap. Tersilap memaafkan lebih baik daripada tersilap menghukum. Kan? Dah hukum tiba-tiba tersalah hukum, sebenarnya dia tak salah. Lebih berat daripada tersalah tidak hukum, kita maafkan tiba-tiba terbukti dia bersalah. Itu Allah SWT Maha mengetahui tidak sengaja. Jadi tersilap memaafkan lebih baik daripada tersilap hukum. Sebab tu Rasulullah suruh ada sifat belas kasihan tu. Bila ada sifat belas kasihan, orang tidak mudah untuk terus menghukum. Takut berlaku ketidakadilan lah. Takut berlaku kezaliman. Kemudian Allah SWT berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dalam ayat tadi. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya, maka lakukanlah itu dan laksanakanlah had bagi mereka yang melakukan zina. Jadi, hukum Allah itu laksanakanlah. Dah jelas. Ada saksi semua. Cambuklah, cambuk ni, sebat. Cambuklah ia dengan keras. Namun, tidak sampai mematahkan tulang. Jangan sampai patah tulang, jangan sampai tak boleh bangun. Sekali sebat tersungkur, sekali sebat tersungkur, kan? Tak sampailah macam tu. Kalau orang tu sakit, kena berhenti dulu. Atau mengucurkan darah, menyebabkan berdarah pun tak boleh. Mana kecil sangatlah alat yang digunakan. Tak boleh macam dulu-dulu tu digunakan apa? Ikan pari punya ekor kan? Tajam, keras, besar, itu tak sesuai lah. Rambutlah tak sampai berdarah tu. 100 kali kan? 100 kali. Kalau alat tu lebih besar daripada rotan yang biasa tu, sekali dua pun dah teruk dah. Ini nak buat 100 kali kan? 100 tetap kena 100. Tak boleh pukul 4-5 kali, pukul 10 kali, 20 kali, orang tu dah mati. Tak boleh. Jadi hukum sebat tak boleh sampai mati. Itu dilakukan agar ia berikut para pelaku lainnya menjadi agar ianya, maknanya hukuman itulah menyebabkan para pelaku lainnya menjadi jera, serik lah. Pengajaran kepada orang lain. Pengajaran untuk orang lain. Kepada orang berkenaan, dia tetap kena hukum. Di samping tu, pengajarannya juga untuk menakutkan orang lain yang ada melakukan kesalahan yang sama tapi orang lain tak tahu. Kan? Jadi hukuman dalam Islam ni adalah untuk mendidik sebenarnya. Kalau orang tu dah mati pun pendidikan tu masih ada. Orang lain dapat dia punya ibrah dia. Dapat ambil iktibar. Walaupun orang tu dah mati, dia dah bertaubat, dia dengan Allah SWT dah selesai urusannya, dah taubat jadi masuk syurga, tapi pengajaran tetap pada orang yang masih ada. Itu dalam Islam semua hukuman ada pendidikan. Walaupun kecil. Semua hukuman ada pendidikan. Kita ajar anak kan, kita ajar anak suruh solat. Lepas tu tak buat sampai satu tahap umur kena rotan. Itu semua ada hikmahnya. Tak timbul masalah rotan itu zalim. Rotan tu ada sampai satu tahap kena hukum dari segi fizikal. Dan di dalam tu ada pendidikan. Ada perkara-perkara yang perlu kepada ketegasan yang nampak dari segi fizikal. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Musnad bahawa sebahagian sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, aku sungguh ingin menyembelih domba. Domba ni biri-birilah. Namun aku merasa kasihan terhadapnya. Baginda bersabda, kamu mendapatkan pahala atas rasa kasihan. Ini tentang sifat kasihan tu. Kita kena ada sifat kasihan, akhirnya melahirkan amal yang
dengan penuh ihsan. Orang banyak ini ada sifat pengasih lah. Ya. Sebelum binatang pun rasa kesihan. Kan? Walaupun itu yang dibolehkan. Kan? Sunat lagi kita akikah, kita korban. Kan? Tapi dalam pada tu kalau ada perasaan kesihan tu, kesian, sedih, kita dapat pahala. Perasaan tu dapat pahala. Perasaan dapat pahala. Kita tengok orang miskin kesian. Gitu. Kan ada perasaan. Kita pula rasa sedih. Kadang-kadang orang yang mengalami ni dia kuat nampak tabah kan. Kita pula sedih. Rasulullah kata sifat itu sifat yang ada ganjaran di sisi Allah SWT. Menunjukkan orang ni lembut hati. Lembut hati. Betapa Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita terlintas sifat-sifat. Dan ada sifat macam tu pun dia bagi ganjaran. Ini nak sebut contoh kesihan pula. Imam Ahmad dia bawa dalam musnad dia contoh sifat kesihan yang sebenarnya Rasulullah kata patut ada. Tapi tadi kesihan kalau nak kerana kesihan tu tak hukum patut hukum tak hukum kita tak boleh lah. Ya. Kita kena tegas tetap tegas. Lembut tidak semestinya tak tegas. Keras tidak semestinya zalim, kan? Keras tidak semestinya kasar. Tegas tidak semestinya kasar. Laksanakan hukum had di hadapan orang banyak. Kita tengok ni. Allah SWT berfirman, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian orang yang beriman. Firman Allah ini mengandungi maksud untuk menanamkan rasa takut bagi orang yang menghendakkan melakukan perbuatan zina ini dengan hukum di hadapan orang ramai. Maknanya hukuman ini adalah untuk beri pelajaran kepada orang lain juga. Jadi dilakukan di hadapan orang ramai. Pelaku pun akan lebih jera, serik dan takut. Mengingat sanksi yang disaksikan orang banyak itu menyebabkan aib. Hukuman denda yang disaksikan oleh orang ramai itu menyebabkan aib, hina dan rasa malu yang tidak terhingga pada diri mereka. Tengok keadaan tu takutlah, seriklah. Ini kalau berlaku pada kita macam mana? Kan? Jadi macam tu lah. Ya. Jadi Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika memberi komen tentang ayat ini, ketika menghuraikan ayat inilah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian orang-orang yang beriman. Bahawa maksudnya agar disaksikan secara terbuka. Ada pendapat Imam Hasan Al-Basri dalam satu pendapat yang lain, dia kata seorang pun dah cukup. Diperlihatkan. Ada yang kata sampai 1,000 orang. Pendapat dia juga, dia kata ramai sampai 1,000 orang. Ramai lagi baiklah. Dan kalau ikut Imam Malik, Imam Syafi'i, 4 orang pun dah cukup dah. Jadi yang penting dipersaksikan, diperlihatkan pada orang ramai. Sebab tu kalau di Masjidil Haram di Saudi tu ada depan masjid. Kalau time ada orang kena hukum tu, lepas solat lah. Lepas solat Jumaat tu dilaksanakan. Jadi kadang kita buka YouTube sekarang boleh tengok ada. Jadi diperlihatkan kerana nak bagi pengajaran kepada orang lain juga. Orang lain juga. Okey. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je lah. Ya? Ada apa-apa nak tanya? Ustazah nak tanya. Kan ada orang kata kalau kita kasihan macam bila macam orang yang membela tu, kalau dia rasa kasihan tak nak sembelih ke apa, dia bila contohnya haiwan tu disembelih oleh orang lain lah kan, so dia rasa kasihan, betul dia tak boleh makan haiwan tu, betul ke tak? Dia tak boleh makan, dia sendirilah tak makan kan. Itu macam pendapat ke, macam ada dalil ke, macam mana? Itu dia sendirilah. Tapi dia tak bolehlah mengharamkan diri dia. Benda yang halal tak boleh haramkan. Kan? Jadi dia sendiri yang tak nak, jadi apa? Itu maknanya kita jangan sifat-sifat sentimental kita, sentimental lah tu kan tadi, sampai menyebabkan kita susah. Kan?
Saya pernah dulu masa budak-budak jumpa orang gila tepi jalan, rambut panjang ni. Balik tak lalu makan. Kan? Balik susah hati. Ini tak patut. Patut kalau seeloknya kita tengok dia tu, kita boleh ubah dia, boleh bantu dia. Kan? Kenapa? Kerana sifat kasihan yang sangat dalam diri kita tu. Sifat halus dalam diri kita tu menyebabkan kita bertindak. Kalau sifat tu menyebabkan kita susah, itu lemah lah. Nak kata berdosa tu sifat kita. Lemah kita. Bukan salah orang lain lah. Jadi kita kena kuat lah. Benda tu tak salah. Tak salah kan dia, kita tak boleh kata dia salah. Sebab sifat macam tu kan. Cuma dia lemah. Dia rugi. Orang makan dia tak makan. Tak boleh makan bela ikan, bela kambing sendiri, bela ayam macam ni kan. Last sekali orang lain makan dia tak makan. Dia tidaklah dia berdosa, tapi dia rugilah. Jadi kita kena minta kepada Allah jauh sifat-sifat lembut hati kita, jiwa yang lembut akhirnya bawa pada lemah. Kan? Kita baca doa. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kan? Minta jauh daripada sifat sedih, sifat susah, sifat duka cita yang sampai menjadikan kita orang yang akhirnya orang kata anxiety gitu semua tu kan. Ya, jadi macam tu. Jadi kita kena imbangkan lah. Kalau tu bukan disuruh begitulah. Kalau ada sini kita lemah, kita yang rugilah. Kan? Kita nak kata kat dia berdosa macam tu tak boleh. Okey, itulah. Dah sok daging korban. Korban lah. Macam mana? Nak tanya ke apa? Kalau misal kata orang yang jenis sensitif ni kan Ustazah. Dia macam mana, ada tak praktis yang supaya dia jadi ikut keadaan tu. Ada keadaan dia boleh twist jadi dia tegas, ada keadaan macam mana Ustazah buat dia boleh tukar-tukar tu. Dia tak lembut sentiasa Ustazah. Kan. Sebab tu kita kena faham lah kan. Kita kena faham kenapa kita perlu macam tu. Kenapa kita perlu macam ni. Kata-kata kita lembut, sebagai wanita kita memang mudah menangis kan. Tapi kita menangis bila perlu. Kita tak boleh menangis dengan orang ramai. Kita tak boleh tunjuk ke anak-anak kita menangis selalu kan. Menangis, kita mudah menangis, kita menangis sorang-sorang. Kita kena latih lah kan. Kena latih. Lepas tu kita kata kita tak sampai hati lah. Nak makan daging korban pun tak sampai hati. Kita disuruh makan juga. Kan? Kita nak ambil yang mana, kita kena pandai buat pilihan. Yang mana yang sunat, yang mana yang makruh, yang mana yang haram. Kadang kita tak buat yang sunat, kita buat yang makruh. Sedangkan kita rasa kita buat baik dah. Nanti kita faham. Kena faham. Lepas tu kita tahulah nak bila kita faham tu kita tahu letak diri kita dalam kedudukan sederhana. Tidak berani keterlaluan, tidak penakut. Tidak orang kata sembrono, berani padahal kita tak ada persediaan kan. Tidak juga penakut sebab kita nak takut kita kata kita ada Allah kan. Jadi kita nak tegas sangat, nak tegas sampai nak tunjuk garang, apa kesannya kan. Jadi kita jadi sederhana, tidak terlalu lembut, tidak terlalu tegas sampai ada akibat pada orang lain kan. Ini Islam ni kan sederhana. Jadi kita didik diri kan. Kadang kita cakap boleh lah kan. Tapi pemakanan kita mempengaruhi juga. Kalau ikut baca dalam kitab tasawuf Imam Ghazali misalnya, makan daging kita jadi agak keras sikit. Pemakanan kita menjadikan kita kasar sikit. Orang yang makan macam apa? Makan buah, makan jenis sayur macam tu kan. Dia lembut sikit. Dari segi sains pun itulah kandungan kan. Adakah karbohidrat tinggi, bagaimana kesan pada diri kita.
kita makan benda-benda yang vitamin C saja, kan? Kulit cantik tapi tulang tak kuat, kan? Cukup Zat. Jadi makanan penting. Kita latih diri kita supaya bersifat sesuai lah. Sebab tu tadabbur ayat Quran ni penting. Bila kita tadabbur ayat-ayat yang ada maksud yang untuk kita patut bersedih, kita bersedih. Itu kita didik diri. Ada ayat-ayat tentang neraka, tentang azab Allah, kita paksa diri kita rasa takut. Itu cara pendidikan juga. Wallahu a'lam. Kita ni makin kita masuk dalam masyarakat, makin kita banyak baca Quran, makin kita akan rasa banyak benda kita tak kena, kan? Banyak benda kita tak tahu. Nah, itu salah satu cara Allah ajar kita supaya kita sentiasa sedar, kan? Diri kita masih ada kesempatan selagi ada hayat dalam kandung badan, ya. Wallahu a'lam. Ini saya minta maaf lah. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu daripada sekarang. Saya harap macam ni lah Ustazah sekarang pergi ni kalau dapat terus okey lah. Tapi bila nak pergi ke surau tu minta maaf lah. Saya suka juga. Tak sangka pula minggu ni tak dapat juga. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu lah. Jadi kita akhirilah hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Terima kasih Ustazah. Salam.